Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 2 akan membincangkan topik yang hangat iaitu kesan pandemik COVID-19 ke atas keluarga. Dalam pembentangan ini, terdapat beberapa penjelasan tentang COVID-19 dan juga sesi temu bual bersama mangsa. Nak tahu lebih lanjut? Okey, jom! Pandemik COVID-19 adalah pandemik penyakit coronavirus yang sedang berlaku secara global disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang teruk coronavirus 2 SARS-CoV-2 pada tahun 2019. Wabak ini pertama kali ditemui di Wuhan, Hubei dan China pada pertengahan Disember 2019 dan disahkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Virus ini kebanyakannya disebarkan antara seseorang dengan cara yang sama dengan influenza, iaitu melalui titisan pernafasan yang dihasilkan oleh batuk atau bersin. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan kes COVID-19 pertama pada 25 Januari 2020 melibatkan pelancong yang tiba di Johor dari China melalui Singapura. Oleh itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dirancang berkuat kuasa dari 18 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara bagi mengurangkan penyebaran COVID-19 melalui penjarakan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Intan Maisara Fika binti Muhammad Razali. Nombor matrik saya ialah S51119. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Malaysia bermula sejak 24 Februari 2021 dijalankan secara berfasa sehingga bulan Februari 2022 bagi mencapai keimunan kelompok dalam kalangan rakyat sebagai usaha menangani penularan COVID-19 di dalam negara. PKP dikuatkuasakan sekali lagi oleh kerajaan di beberapa buah negeri oleh kerana jumlah kes jangkitan dan kematian harian COVID-19 yang drastik. Justru hal ini memberi banyak impak kepada ekonomi, kesihatan, psikologi, emosi dan pendidikan. Selain itu, sehingga 6 Mac, 291.5 juta kanak-kanak dan remaja terpaksa belajar secara dalam talian kerana penutupan sekolah sepenuhnya di seluruh negeri. Walaupun penutupan sekolah bersifat sementara, ia juga memberi impak kepada kos sosial dan ekonomi yang tinggi, terutamanya kepada pelajar yang kurang bernasib baik kerana tidak mempunyai keperluan yang cukup untuk digunakan semasa belajar secara dalam talian. COVID-19 bukan sahaja mendedahkan kita kepada norma baharu seperti penjarakan sosial, pengasingan, kuarantin dan pematuhan terhadap pelbagai operasi piawai iaitu SOP. Tetapi tanpa disedari ianya juga berjaya membangkitkan tekanan terhadap psikologi seperti perasaan atau emosi. Tekanan psikologikal boleh mengakibatkan seseorang individu itu mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri, orang lain ataupun persekitaran mereka. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah Azman, matriks nombor S51920. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang dibicarakan oleh informan pertama semasa temu bual. Encik Awang bin Cik Mai merupakan informan satu yang ditemu bual pada hari tersebut. Encik Awang merupakan lepasan diploma kejuruteraan elektronik dan sekarang beliau bekerja sebagai pembaiki barangan elektronik sejak 15 tahun dahulu. Sejak COVID-19 melanda, pendapatan Encik Awang semakin berkurang. Walau bagaimanapun, dia mendapat bantuan kerajaan dan juga sokongan yang kuat daripada keluarga dari segi emosi. Encik Awang juga memberitahu bahawa hubungan sesama jiran juga baik dan juga keluarga yang lain. Walaupun tidak bersua muka, tidak dijadikan alasan untuk bertanya khabar. Kerana semuanya berada di hujung jari anda. Walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat haruslah patuh pada kerajaan dan ambil vaksin. Bak kata Encik Awang, jaga SOP dan duduk di rumah. Sekian itu sahaja daripada saya, Aisyah Azman, Kumpulan 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Temu puan telah dijalankan bersama informan 2 iaitu Puan Jamilah binti Abdul Rahman yang berasal dari Selangor dan berusia 49 tahun. Secara ringkas, melalui perbualan kami, Puan Jamilah berpendapat bahawa COVID-19 ini tidak memberi kesan ke atas keluarga mereka kerana Puan Jamilah dan suaminya merupakan kaki tangan kerajaan. Namun begitu, COVID-19 ini telah menjejaskan emosi mereka kerana sebagai seorang guru, mereka menjalankan sesi pengajaran secara dalam talian. Akhir sekali, Puan Jamilah amat menekankan supaya masyarakat perlu mengambil tindakan untuk menjaga diri masing-masing dan jika tidak perlu ke mana-mana, duduk sahaja di rumah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Atika binti Syuib, nombor matrik S51306. Okey, saya akan membentangkan kesan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Okey, berdasarkan perbincangan antara dua informan. Yang pertama adalah kesan dari segi pendapatan, emosi dan juga lain-lain, dan yang kedua adalah kesan terhadap interpersonal yang mungkin berlaku dalam kalangan keluarga maupun komuniti setempat. Berdasarkan informan A, kesan terhadap pendapatannya semakin berkurang kerana beliau merupakan seorang pekerja sendiri. Sebabkan COVID-19 ini juga emosi beliau agak terganggulah kerana beliau sering terasa sedih kerana terpaksa berjauhan dengan anak-anak beliau dan beliau hanya mampu berhubung melalui aplikasi video call sahaja. Seterusnya, beliau juga ada menyatakan kesan daripada segi yang lain. Kesan ni yang paling ketara dapat dikelihatan oleh anak bongsunya iaitu sering mengadu belajar secara online ini agak susah berbanding dengan belajar di kampus. Menurut informan B pula menyatakan kesan dari aspek pendapatan tidaklah membebankan beliau dan sekeluarganya. Hal ini kerana beliau dan suaminya adalah kaki tangan kerajaan di mana mereka adalah seorang guru. Kesan dari aspek emosi juga beliau ada menyatakan mungkin terganggu kerana beliau dan suaminya sering berasa sukar ketika hendak melakukan pengajaran dari rumah kerana kelima-lima anaknya masih belajar dan mereka juga perlu belajar secara online. Oleh itu, dari segi yang lain, beliau menyatakan tidak ada masalah, cuma dari segi pergaulan antara satu sama lain sahaja yang agak berjauhan disebabkan mereka sibuk dengan gadget masing-masing dan tiada masa antara satu sama lain. Akhir sekali, disebabkan pandemik COVID-19 ini juga mungkin memberi kesan terhadap interpersonal. Menurut informan A, beliau menyatakan tiada masalah yang berlaku antara keluarga dan jiran-jirannya. Menurut beliau, hubungan dengan keluarganya semakin akrab walaupun beliau hanya terpaksa video call sahaja untuk berhubung dengan anak-anaknya yang berada di jauh. Bagi informan B pula, beliau menyatakan kesan itu personal terhadap keluarganya amatlah positif. Hal ini kerana hubungan mereka semakin rapat kerana mereka sering melakukan aktiviti harian secara bersama-sama seperti makan, berkongsi masalah dan lain-lain. Menurut beliau, hubungan interpersonal dengan jirannya agak jauh lah disebabkan SOP yang perlu mereka patuhi. Sebagai kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini banyak memberi kesan terhadap keluarga, jiran dan komuniti setempat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, sokongan dari semua pihak amatlah penting untuk memulihkan keadaan yang berasaskan pandemik COVID-19 ini. Menurut informan A, beliau telah mendapat sokongan sepenuhnya daripada ahli keluarga dan pihak kerajaan yang telah memberi sokongan dari segi kewangan dengan membenarkan wang KWSP dikeluarkan bagi menampung harian keluarga. Menurut informan B pula, beliau juga telah mendapat sokongan sepenuhnya daripada ahli keluarga iaitu dari segi fizikal dan juga mental. Sampai itu, jiran dan ketua kampung juga memberi sokongan dari segi moral dan mental.
dan Ketua Kampung telah memainkan peranannya dengan memberi bantuan dari segi pelitup muka untuk seisi keluarga supaya virus ini tidak berjangkit, terutamanya kepada golongan yang berisiko. Seterusnya, pihak berwajib iaitu barisan hadapan seperti jururawat, polis dan tentera juga memainkan peranan penting bagi mengurangi wabak virus ini daripada terus merebak. Seperti yang telah dibincangkan, COVID-19 memberi impak yang sangat besar kepada individu, terutamanya yang sudah berkeluarga. Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita seharusnya mematuhi SOP. Oleh itu, marilah kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengurangkan virus ini daripada terus terjebak dalam negara. Tambahan pula, terdapat ramai orang yang hilang pekerjaan dan ini sekaligus memberi kesan yang sangat negatif terhadap ekonomi Malaysia. Malaysia telah melaksanakan pelbagai langkah untuk mencegah wabak coronavirus ini dengan pelaksanaan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang sangat ketat, dan peningkatan kesedaran mengenai COVID-19 ini telah membawa peningkatan yang signifikan dalam pematuhan SOP. Dapat disimpulkan bahawa PKP telah berkesan dengan syarat pematuhan terhadap PKP yang telah diperketatkan. Tetapi disebabkan nila setitik rosak susu sebelanga. Segelintir rakyat Malaysia yang ambil sambil lehu hal ini menyebabkan peningkatan kes COVID-19 semakin meningkat. Ekoran sikap dan tindakan rakyat yang kurang menekankan aspek pematuhan SOP. Jadi, marilah sama-sama kita menggembleng tenaga untuk membantu pihak kerajaan dan semua barisan hadapan supaya rangkaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Dan juga jika tiada urusan penting, duduklah di rumah. Akhir sekali, kita harus sentiasa ingat bahawa kita belum menang. Jadi, kita sama-sama jaga kita. Sebelum berpisah, ingin saya berkongsi serangkap pantun. COVID-19 datang menyerang, tanpa kelibat musuh melanda. Seluruh dunia sedang berperang, ujian dahsyat umat manusia. Sekian daripada kami, kumpulan 2. Ingat, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.